bengkel penulisan amalan terbaik SLK Sungai Ramai Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Adila merangkap si majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu sadri wa yassir amri wa la tu'assir qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Tuan Penutua yang terhadir dari barisan pemimpin yang cemerlang lagi hebat SNK Sungai Rambang, barisan guru-guru rakan saya juga ramai di sini yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah cikgu-cikgu ada di bulan mulia hari ini. Majlis pada pagi ini dipikirkan satu ibadah, iaitu belajar, kita menuntut ilmu. Kita datang sahaja, kita berkumpul sahaja, kita dapat satu pahala menuntut ilmu. InsyaAllah sebab saya tak lama cikgu, kerana saya dipahamkan sekolah ni ingin menyalakan satu projek pertandingan amalan terbaik PDP ataupun pengurusan. Jadi terima kasihlah kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu. Ilmu tu bukanlah kita nak tunjuk kita hebat, kita cemerlang, tidak. Sebenarnya guru saya pernah bersembang dengan arwah Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz di Kata Azmidi. Di Kerimau saya sembang dengan dia. Dia kata ilmu ni sebenarnya satu amanah oleh Allah untuk dikongsi. Kalau awak dapat ilmu tu, awak tak boleh simpan untuk dia awak saja. Awak kena berkongsi. Dekat situ saya ingat sampai sekarang. Bukan untuk kita nak kata kita hebat. Alhamdulillah Allah telah beri saya banyak ilmu. Banyak ilmu, banyak idea dalam bidang inovasi dan kajian tindakan. Saya tidak ada master, saya tidak ada lagi PhD. Tetapi minat saya dalam bidang penyelidikan ini sangat mendalam. Sangat mendalam. Banyaklah anugerah-anugerah yang Allah pinjamkan pada saya. Segan saya tadi tengok dia baca, sebenarnya banyaklah anugerah yang Allah pinjamkan kat saya sebagai motivasi saya untuk konsisten. Tak naklah dah dapat anugerah 2019 stop. Kita nak kelestarian, konsisten, supaya bila saya menang setiap tahun, anak-anak buah saya yang lain cikgu semua ikut segan sentiasa nak buat inovasi. Dan saya memegang amanah sebagai pengurusi penggerak guru inovasi Melaka. Ramai guru-guru, ikon guru di Melaka yang telah saya dan mereka sama-sama bangun. Yang mana bukan saya hendak berjaya seorang, tetapi kita nak berjaya secara kumpulan. Cikgu, jadi hari ini cikgu, kita akan belajar tentang bengkel penulisan amalan terbaik. Bukan kajian tindakan. Kalau kajian tindakan, dia ada falsafah dia ada format dia yang cikgu betul-betul kena faham. Kalau amalan terbaik, ia hanya sekadar satu laporan. Kita kena faham. Okay, saya akan terangkan. Sebab saya sebelum ni cikgu, saya selalu keliru. Belas tahun saya menulis adalah kajian yang silap. Yang silap rumah dia. Kita ada acuan kuih bahulu, tapi kita nak buat kuih karpak, tak masuk. Saya dah silap belas tahun. Alhamdulillah, tahun lepas Allah lupakan saya satu guru, iaitu Dr. Zaila Jusasi IPD Raja Melewat. Saya tengok perkongsian dia dalam kajian tindakan sangat menarik. Mula-mula saya tidak bersetuju, tetapi bila saya kaji, Alhamdulillah, inilah Tok Guru, Maha Guru yang betul-betul yang saya kena ikut. Sebab Dr. Zaila adalah PhD dan Master dalam kajian tindakan cikgu pertama di Malaysia. Sebelum ni orang buat Master, PhD dalam kajian penyelidikan, eksperimen. That's why dalam kajian dia ada banyak bentuk jenis. Kajian penyelidikan, kajian eksperimen, kajian tinjauan, kajian kes, dan last sekali kajian tindakan yang sesuai digunakan di sekolah untuk guru. Lepas tu saya dapat idea baru.
Saya dah faham dah apa semua, saya bincang dengan tim saya, Cikgu Aziz, kita buat satu format lah. Saya nak bantu cikgu negeri Melaka dan Malaysia. Kita namakan satu 1 to 10. Kalau tak ada, kita tanya cikgu, macam mana nak tulis kajian tindakan? Tak tahu. Kan? So saya buatkan dia satu 1 to 10, nama senang, 10 step saja. Dengan format dia. Jadi cikgu menulis dengan mudah, ikut saja turutan. Alhamdulillah, di Kedah, Pulau Pinang, Johor, Pahang, ramai yang dah jemput dan dah digunakan. Dan pada tahun lepas saya berjaya bersama guru besar yang baru dilantik di Melaka. Seramai 40 orang. Sening-sening guru besar yang majoriti semua 50 tahun ke atas. Ada yang muda, 40 lebih yang muda. Berjaya menggunakan 1 to 10 tu untuk menulis kajian tindakan mereka. 40 orang guru besar. Alhamdulillah mereka dapat menulis dengan baik dan juga dapat membentang dengan baik. Alhamdulillah mereka faham sebenarnya kajian tindakan itu. Tapi hari ini saya bukan nak kongsi 1 to 10, tetapi saya nak kongsi satu inovasi baru, penulisan yang baru saya sediakan pada tahun ini yang dinamakan 1 to 5. Saya buang lagi 5 poin sebab nak budayakan cikgu ni mudah menulis. Orang katalah cikgu kan, kita buatlah kronologi, buatlah roti canai kosong dulu. Janganlah terus ajar cikgu buat murtabak, menggigil, cikgu nak cari bahan banyak sangat apa semua kan. Hari ini kita buat roti canai kosong dulu. Nanti cikgu dah pandai, barulah cikgu nak buat roti telur ke, roti sardin ke, murtabak ke, silakan. Jadi Alhamdulillah Allah telah memberi satu ilmu amanah pada saya, iaitu saya namakan dia 1 to 5. Okay, next. Saya cerita sikit apa beza kajian eksperimen dengan kajian tindakan. Ini sebagai tambahan ilmu. Dalam kajian eksperimen ataupun kajian penyelidikan, kalau master PhD, kebanyakan di Malaysia 90% guna kajian eksperimen, kajian penyelidikan. Sebab dia nak membuktikan kebesaran semasa viva depan bisyara dia. Dia jarang guna kajian tindakan, takut kan? Takut sebab kajian tindakan dia bukan menguji kebesaran dia. Kita tengok kajian eksperimen ni, dia ada statistik inferensi. Intervensi diuji. Apa maksud intervensi tu? Intervensi tu adalah resipi cikgu. Obat cikgu yang cikgu buat, kaedah, program, macam-macam cikgu buat inovasi tu, itu kita namakan intervensi. Bahasa kajian, intervensi. Bahasa kampung saya panggil ubat. Apa ubat cikgu nak selesaikan masalah murid ni? Okey. Kemudian dalam eksperimen dia ada ujian pra dan pos, betul tak? Kita buat kajian tindakan sebelum ni ada ujian pra dan pos. Tapi dalam kajian tindakan tak boleh cikgu menggunakan perkataan ujian pra dan pos. Sebab ia perkataan pra dan pos ni sesuai digunakan dalam kajian penyelidikan. Habis apa nak pakai dalam kajian tindakan cikgu? Gunalah perkataan ujian topikal ke, ujian bulanan, ujian diagnostik. Kuis 1, kuis 2, asalkan jangan pra dan pos. Macam minyak hitam lah cikgu. Minyak hitam lori nak pakai dekat motor. Motor besar abang kita cikgu tu. Boleh ke minyak hitam lori nak pakai? Tak sesuai. Dia tetap minyak hitam, tetap kajian tapi tak sesuai cikgu. Minyak hitam kereta nak pakai kat motor tak sesuai cikgu. Minyak hitam motor nak pakai dekat kereta tak sesuai cikgu. Jadi itulah kita guna faham ujian. So dalam eksperimen, dalam ujian kajian penyelidikan, dia memang akan gunakan pra dan post. Kalau kita tengok penulisan cikgu-cikgu master PhD, dia akan gunakan pre and post. Dan ujian pre and post tu bukan cikgu yang ambil data tu. Kalau cikgu yang ambil data tu, cikgu bentang dekat orang, it is a bias. Cikgu mungkin menipu. Kalau PhD tak lepas tu. That's why dalam kajian eksperimen pendidikan, data tu mesti kita ambil persempilan. Banyak data sampel. Betul tak cikgu? Kita tengok dapat borang kadang buat kaji selidik kan, isi form. Daripada Johor, sekolah ni barulah boleh meyakinkan kebesaran pendidikan cikgu. Itu kajian eksperimen. Dalam kajian pendidikan tak ada cikgu. Tujuan dia hanya untuk menambah baik amalan saja. Menambah baik amalan. Tetapi dalam kajian eksperimen, tujuan dia untuk nak uji hipotesis cikgu. That's why dalam eksperimen kita penat. That's why sebelum ni kita buat kajian tindakan kita penat.
Sebab kita memfokuskan nak uji kebesaran, buat tu, buat ni, test ni, test. Dalam kajian tirakan tak ada ujian pun tak apa cikgu. Tak perlu ujian. Betul ini, betul. Tak perlu ujian. Habis nak tulis apa sebagai data? Kamu buat dengan murid. Itu pasal lawak. Senang tak? Cikgu ada satu bentuk kolom jadual. Kuala dialog dengan murid cukup. Ataupun temu buat soal selidik cikgu. Macam-macam data cikgu boleh guna selain ujian. Kita tahu bila nak buat kajian tindakan ni macam nak ujian. Rapor tak letak. Tak mestinya. Tak mestinya ujian cikgu buat tu bernombor dalam kajian tindakan. Cikgu boleh tulis tidak menguasai. Berapa orang murid? Pangkal. Menguasai right. Pun dah cukup dah dalam kajian tindakan. Sebab poin kita bukan nak uji keberkesanan. Keberkesanan kajian eksperimen, tetapi dalam kajian tindakan ia sekadar untuk menambah amalan baik guru sahaja. Dia macam mana tak cikgu? Pernah tak tengok buku masakan? Ada tak dalam buku masakan Chef 1 ke Chef 2, Chef 3? Dia menceritakan masakan ini paling sedap sekali di Malaysia. Dia tak tulis dalam buku tu. Masakan asam pedas yang paling sedap di Melaka tak. Dia hanya tulis apa dia kongsi dalam buku tu? Bahan masakan, nama tajuk masakan asam pedas Sungai Ramban. Apa bahan-bahan dia? Cara nak masak. Lepas tu dia letak gambar sikit bagi orang terpengaruh nak tengok. Dah, itulah kajian tindakan cikgu. Dia tak letak, tak fokus data-data berapa orang dah makan sedap. Negeri Selangor kata apa? 10 orang kata sedap masakan Sungai Ramban asam pedas. Tak ada cikgu dalam buku masakan. Very simple. That's why kajian tindakan itulah sebenarnya. Yang kita buat sebelum ni, kita dah tersilap. Kita buat dalam bentuk kajian penyelidikan. That's why kita penat, macam susah nak buat. Okay? Jadi bahasa sebenarnya dalam kajian tindakan ni digunakan bahasa biasa cikgu. Bahasa kita yang faham. Cikgu-cikgu yang faham. Kita buat kajian tindakan ni bukan nak bentang kepada profesor, doktor, pensyarah. Tidak. Kita buat ni bila kita menulis, kita bukukan kawan-kawan yang nak baca. Andai katalah pengetu ada sediakan satu kajian tindakan. Pengetu ada buat satu amalan terbaik bagaimana meningkatkan motivasi guru SMK Bukit Sungai Rambai kan, untuk bekerja dengan lebih cemerlang. Dia buat satu kaedah program. Kita tulis, andailah kata pengetua ni berpindah ke sekolah lain, kan pengetua baru masuk, kita masuk pengetua baru pula, dia kata alamak macam mana nak buat motivasi ni. Dia buka je buku tu, oh macam ni pengetua nak buat. Nampak tak? Dia baca pun dia faham. Itu saja sebenarnya. Kalau saya berkongsi kan, saya tulis. Kemudian tu andailah kata umur saya tak ada, kan cikgu lain baru posting masuk. Macam mana nak ajar murid pendidikan khas mengira ni Aku dah sebulan dah posting sini tak faham lah budak-budak ni. Kan dia terbuka tengok koleksi saya, kajian tindakan saya. Oh macam ni buat cikgu Hasmiti buat tu. Saya dapat pahala sepanjang dia guna. Nampak tak cikgu? Kenapa kita kena buat menulis sekurang-kurangnya bukan untuk diri kita. Dekat dunia ni dia ladang pahala untuk kita sebenarnya. Kita nak menulis buku teks cikgu tak mampu. Kita tak pandai nak menulis buku teks. Saya tahun lepas cikgu, saya menilai buku teks ikan khas tahun 6 matematik. Ya Allah cikgu, seksa cikgu penilai terakhir ni. Seksa. Perkataan dari satu perkataan tu detail cikgu, buku teks dan buku kerja. Satu muka surat, bahasa dia dengan Dewan Pustaka. Ya Allah, susah sangat cikgu. Kan, susah sangat sebenarnya buku teks. Kita tak mampu cikgu, kita dapat sumbang untuk diri kita dan sekolah. Satu penulisan amalan terbaik kita pun dah cukup. Setahun satu pun dah cukup cikgu. Tak usah banyak, satu pun dah syukur. Alhamdulillah, kompilkan, simpan. Kalau rajin buat e-book, sharekan satu Malaysia. Kalau cikgu printkan, buat lawa-lawa kulit, tetamu datang ke PM datang, bagikan satu hati. Kan cedera hati. InsyaAllah banyak pahala cikgu kali. Cikgu Itu salah satu tujuan. Okay, next.
Okay, 1 to 10. Inilah yang saya dapat cipta yang mana dia 10 step. Mesti ada ekstrak pengenalan, fokus kajian, tujuan kajian, persoalan kajian, kumpulan sasaran, kaedah kajian, intervensi kajian, dapatan kajian, rumusan integrasi. Saya dah buat Google Site pagi tadi sempat. Dah share tak Google Site? Kalian tengok. Look. Dekat WhatsApp cikgu share kat Google. Kat handphone WhatsApp dia. Saya handphone dengan report. Okey. Cikgu boleh sharekan Google Site. Oh dengan ni. Di Oh, Google saya dekat Google. dekat WhatsApp. Okey. Cikgu boleh tengok slide. Bahan-bahan dalam tu saya dah bahas untuk cikgu. Okey. Okey, saya share kepada Cikgu Khadijah. Cikgu boleh tengok kat handphone. Kadang-kadang Ustazah Khadijah. Okey. Dapat tak Ustazah? Ada? Masak? Asyikkan dulu sekolah. Okey tak? Okey kita teruskan. Jadi kat sini ada 10 poin cikgu. 1 to 10 saya namakan senang cikgu bila kata kajian tindakan ada 10 step. 1 to 10. Okey, satu hingga 10. Ada ekstrak, pengenalan, fokus kajian, tujuan kajian, persoalan kajian, kumpulan sasaran, kaedah, intervensi kajian, dapatan kajian, ada 10. So hari ini bukan saya nak kongsi 10 lagi. Program kita nak jalan ni adalah 5 saja. Saya telah diamanahkan oleh Allah satu ilmu baru iaitu nama 1 to 5. 5 poin saja. Supaya how to start writing tu saya nak berlaku di seluruh Melaka dan Malaysia. Next. Inilah yang dinamakan 1 to 5, produk terbaru pada tahun ini. 1 to 10 tahun lepas. 1 to 10 alhamdulillah saya dah dibentang di IAB. IAB ada buat Kolegium Persidangan Penentu Pemimpin tahun lepas. Kemudian tu dia buka 10% untuk guru bentang. Saya cepat-cepat daftar test Formula 1 to 10 tadi. Alhamdulillah kita bentang dengan banyak pesara IPG, pengetua cemerlang, guru besar cemerlang SIC Plus. Guru ada 10% saja. Saya menggunakan Formula 1 to 10. Syukur alhamdulillah saya dapat pembentang kertas pendidikan terbaik 2021 IAB Integral. Syukur alhamdulillah. Bermaksud 1 to 10 saya ni masa tu ada panel hakim, dia tanya banyak bertanya kan. Alhamdulillah dia berminat dengan 1 to 10 tu. Dia kata inilah kaedah yang jelas, mudah difahami bila orang membaca. Jadi pada hari ini kita nak kongsi 1 to 5 saja. 5 poin ni saja. Yang pertama, cikgu mesti ada pengenalan. Kedua, objektif. Objektif pun sebelum ni kita menulis ada objektif umum, objektif khusus. Betul cikgu? Cikgu banyak sangat objektif. Cikgu buat kat RPS banyak ke objektif? Tak banyak. Objektif pembelajaran OP ada ke sampai 3 sampai 4? Mana ada? Jadi bila cikgu tulis dalam kajian tindakan saya tulis dulu lah. Aduh, objektif khusus, objektif umum khusus banyak sangat. Kita pun pening nak menulis. Hari ini saya nak bongkar satu cara menulis yang sangat mudah. Iaitu ada objektif, pelaksanaan amalan terbaik, maklumat data penutup. Ini bukan kajian tindakan, ini laporan amalan terbaik. Sebab dalam kajian tindakan, falsafah dia mesti ada metodologi kajian. Yang mau kata model Kirkwood, McTaggart yang cikgu banyak cikgu kena letak. Itu kajian tindakan, mesti ada model. Kalau cikgu buat master PhD, mesti cikgu ada model kajian tu cikgu letakkan. Apa model cikgu pakai? Dia macam apa kitab cikgu pakai. Yang cikgu rujuk kitab kan. Lepas tu dalam kajian tindakan dia ada literature review. Sorotan kajian daripada kajian lepas. Menurut Hamzah 2018 menyatakan bahawa kaedah ini kita kena rujuk. Itu dalam kajian tindakan mesti ada. Yang buat master PhD dia mesti tahu. Mesti ada literature review. Salah satu yang membezakan kajian tindakan dengan laporan. Tetapi dalam amalan terbaik ini tak perlu cikgu. Tak ada cikgu pernah nak Google, nak cari lagi apa semua, pernah. So saya buat dalam laporan amalan terbaik ni tak perlu tisu. Yang keempat, maklumat data. Mesti ada data. Data tak nak banyak, satu sahaja.
Paling banyak cikgu nak bagi 2. Cikgu paling banyak 2, tapi saya minta 1 saja. Cikgu pilih lah. Nak ujian ke, temu bual ke, soal selidik ke, rakaman video ke, kan? Pun boleh juga. Dan akhir sekali penutup. Okay, 5 poin saja. Okay, next. Okay, ini contoh bila kita nak menulis. Yang pertama, kita mesti ada logo sekolah ke atas, nama sekolah. Supaya bila orang baca, oh ni sekolah mana punya penulisan ni benda. Oh, sekolah program pendidikan khas integrasi pengajaran Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka. Orang faham. Orang faham. Ada logo sekolah dulu, ada nama sekolah. Kemudian barulah kita letakkan tajuk. Ni nak buat tajuk pun cikgu, saya dulu pening nak buat tajuk, tak faham apa perkataan nak guna. Kan? Lepas tu tajuk tidak boleh lebih 15 perkataan. Kadang-kadang kita buat sampai 3 baris, 4 baris. Kadang-kadang pendek sangat, 3, 4. Orang tak faham cikgu. Buat tajuk pun dia ada formula dia. Dia ada resepi dia. Okay, kita pergi pada macam mana nak buat tajuk. Okay, next. Okay. Nak buat tajuk cikgu, kalau saya jadi hakim kajian tindakan, hakim yang terbaik, 4 benda ni saya akan tengok. Markah penuh untuk tajuk. Yang pertama mesti ada tujuan. Cikgu letak perkataan tujuan, maksudnya apa tujuan cikgu, apa sakit masalah cikgu, apa sasaran dan juga apa ubat atau intervensi. Macam mana cikgu? Okey. Tujuan dia meningkatkan penguasaan. Kita gunakan perkataan meningkatkan saja dulu. Senang orang faham, orang baca boleh faham. Oh, dia nak meningkatkan penguasaan. Apa sakit masalah saya, murid saya ni? Menghafal sifir. Nampak tak? Dah dapat markah 2 dah. Siapa sasaran saya di kalangan murid pendidikan khas? Dah dapat markah 3. Dan keempat, apa ubat yang saya pakai? Menggunakan Speedline Sifir Protein. Dah orang baca pun orang faham. Jelas meningkatkan penguasaan menghafal sifir di kalangan murid pendidikan khas menggunakan Speedline Sifir Protein. Simple, jangan lebih 15 perkataan. Cikgu ini cara nak buat tajuk. Cikgu saya percaya banyak program cikgu dah buat. Cuba cikgu bagi 1 tajuk. Apa-apa amalan terbaik tapi berdasarkan 4 item. Kita sama-sama belajar je. Meningkatkan apa cikgu? Kelas cikgu. Cikgu ada subjek apa? Geografi. Ada tak cikgu kaedah program yang menarik? Okey, ada tak kaedah dia guna, kaedah menyanyi ke, kaedah peta, writing ke? Ingat cikgu, kajian tindakan yang terbaik ni tak mestinya nak mencipta. Kalau kajian tindakan ni dia tak mestinya nak mencipta benda baru. Tak. Boleh guna WhatsApp ke, Google, YouTube ke, apa kan. Cuma membezakan cara pelaksanaan tu kita nak tahu cara masak. Bahan boleh pakai bahan-bahan orang. Kalau nak pakai bahan saya, reward sikit. Kan? Reward sikit pada saya daripada Cikgu Azmi. Tak ada masalah. Sebab cerita cikgu dengan cerita saya tak sama. Saya murid pendidikan khas, cikgu murid perdana. Cara cikgu nak jalankan tu, cara nak masak asam pedas tu tak sama cikgu. Walaupun bahan kita sama. Air tangan tak sama. Okay, cuba cikgu buat satu cara. Meningkatkan kalau cikgu punya subjek geografi. Okey, meningkatkan penguasaan murid dalam menghafal peta. Okey, betul. Kalangan Dalam kalangan murid. Kalangan kelas mana cikgu buat tu? Ya. Meningkatkan penguasaan menghafal peta. Itu tujuan cikgu. Apa tujuan cikgu? Apa peta? Okey. Lepas tu cikgu masuk, apa sakit cikgu? Masalah murid cikgu. Tadi kan sakit cikgu menghafal peta kan? Meningkatkan penguasaan. Lepas tu sakit cikgu adalah menghafal peta. Siapa sasaran cikgu? Di kalangan murid Tingkatan 1
Yes, tingkatan satu apa? Kalau boleh bagi tahu je. Oh, kena spesifik. Kalau boleh spesifik. Okey, satu tu teja. Supaya cikgu lain esok tahun depan mengajar, ini satu apa cikgu ni ajar dulu kalau satu teja, satu teja dia tahu. Kita satu teja menggunakan teknik apa? Mesti cikgu ada satu obat dia. Dia macam teknik saya macam dam. Dengan menggunakan teknik dam. Selesai, itu saja. Faham tak cikgu cara nak buat tajuk? Dia ada tujuan, ada sakit dia, sasaran dia, ada obat. Dah selesai tajuk. Siapa nak cuba? Peningkatan penguasaan murid satu tu teja dalam sorry. Contoh meningkatkan penguasaan murid satu tu teja. Meningkatkan penguasaan menghafal peta di kalangan murid satu tu teja menggunakan kaedah permainan dam. Habis selesai 4 mata penuh saya bagi. Nampak tak cikgu? Cikgu ini tu nak cuba. Sebab bila orang lain baca dia faham apa cikgu nak sampaikan. Saya cikgu bahasa Inggeris. Okey, saya nak cuba. Boleh. Meningkatkan penguasaan menulis email di kalangan murid 5 IKYM menggunakan teknik GR123C. Ya, kan? Tak sampai 2 minit buat tajuk, dah selesai. Kalau tak ada nak buat tajuk ni seminggu fikir, apa tajuk nak buat kan? Boleh cuba. Cuba cikgu, bila cikgu cuba, cikgu akan rasa, macam ni buat. Meningkatkan penguasaan mewarna tone warna dalam kalangan murid pendidikan khas menggunakan kaedah semudah 1, 2 dan 3. Betul, ada 4. Tone warna sakit murid tu kan, meningkatkan penguasaan tu dia punya tujuan, kalangan murid pendidikan khas tu dia punya sasaran. Tahniah cikgu, alhamdulillah dah faham Okey, syukur alhamdulillah, tahniah. Tetapi jangan lebih 15 perkataan. Itu syarat saya bentang peringkat antarabangsa, memang dia minta jangan lebih 15. Ini tajuk peringkat sekolah cikgu. Kalau nak mohon HRP master ke PhD jangan pakai tajuk ni. Memang fail, kena tendang. Orang tanya, boleh ke kita buat, kita punya kajian ni peringkat master? Tak boleh cikgu. Sebab cikgu punya isu ni boleh selesai dalam masa seminggu, paling lama sebulan. Kita buat belajar master berapa lama cikgu? 2 tahun. Tajuk tu mesti yang 2 tahun punya. Ni saya share. Cikgu yang nak sambung master, nak buat tajuk tu mesti yang 2 tahun punya kajian. Kalau PhD yang 5 tahun punya orang kata kajian. Kan contohnya. Kalau penguasaan sipil, the development of development, pembangunan. Kalau kata pembangunan ni boleh ke dalam masa sebulan? Tak boleh. Kan, program pembangunan bijak sipil. Namun pembangunan kan, Hongkong tajuk master 2 tahun baru boleh membangun. Di kalangan murid negeri mana Melaka. Kalau dalam kelas sebulan boleh settle, Melaka ni mungkin ambil masa setahun program pembangunan. Tajuk dia mesti besar kalau master PhD. Kadang-kadang orang tak faham. Tapi kita ni kat sekolah buat tajuk lemping-lemping roti canai gosok biasa-biasa je. Fokus pada kita ni. Okay, terus next. Okey, yang tadi kan poin pertama pengenalan. So dalam pengenalan kita akan nak tulis apa? Orang tak tahu. Alamak dia macam mana nak tulis pengenalan ni? Banyak ceramah kadang-kadang dia tak kongsi. Dia bagi macam ni dan ni, dia tak terang dengan detail. Okay? Jadi saya kongsikanlah, saya kongsikan cara nak menulis dengan detail. Tetapi ini sekadar cadangan, bukanlah yang terbaik. Sekadar cadangan. Kalau cikgu ada idea yang lebih baik, cikgu buat. Tak ada masalah. Yang pertama, cikgu mesti tulis tajuk cikgu. Dalam pengenalan tu mesti ada latar belakang sekolah dan penulis. Mesti letak latar belakang sekolah. Bila orang lain baca, orang kata ini sekolah mana ni? Kalau cikgu dah tulis, sekolah SMK Sungai Rambai. Siapa penulis? Nama cikgu. 10 tahun dah mengajar dalam bidang ni. Orang membaca tu dia faham. Latar belakang kita. Siapa kumpulan sasaran? Kalau murid berapa orang? Kita tulis dalam tu. 5 orang murid pendidikan khas di kelas 1 tintija ke apa benda, cikgu tulis dalam tu.
Lepas tu instrumen data yang digunakan, alat instrumen data yang digunakan apa? Temu bual ke, soal selidik ke, ujian. Cikgu tulis dalam tu, dalam pengenalan tu. Dan akhir sekali, apa dapatan faedah yang cikgu dapat dalam kajian cikgu ataupun amalan terbaik cikgu? Cikgu kena tulis 5 perkara ini, cukup. Ada contoh dia. Okey, next. Ini contoh ni, kita baca sama-sama ni. Dekat Google Site tu saya dah share kat cikgu sekolah. Oh, tak dapat ni. Ini Ustazah Khadijah mana saya bantau ni. Ada? Kan, bukan slide, Google Site. Okey, tak apa. Nanti habis kita share. Okey, kaedah.kuliah merupakan kaedah baharu yang sesuai digunakan untuk murid di skala kuliah. Tahu tak cikgu di skala kuliah? Jadi anak-anak yang ada masalah matematik, jangan marah. Ia satu penyakit. Saya dulu pun di skala kuliah dulu, kalau nampak matematik, cikgu matematik masuk je, kita dah jadi macam apa? Dah macam tak betul. Belum masuk kelas lagi, dia berjalan dia, alamak mat ni. Mat dia dah macam fobia. Macam fobia. Itu di skala kuliah kita panggil. Satu tahap murid di skala kuliah ni, dia nampak nombor. Ini kajian saya baca, sebab saya buat kajian ni di skala kuliah. Nombor tu bergerak-gerak. Kita nampak biasa tak cikgu dalam lift, nak tekan lift. Saya ada video tapi saya tak tempat nak share. Dekat lift nombor tak gerak kan. Dia nampak nombor tu bergerak-gerak, bergubah-gubah. Sampai tahap macam tu. Ada anak-anak tu nombor 2 cantik, kita tulis 2 macam ni, tapi dia nampak macam cacing. Ini anak-anak di skala kuliah. Puas kita ajar kau tak faham juga. Dia tak boleh, dia macam ada saka lah. Dah faham matematik dia dah habis. Dia memang tak boleh diubati. Tapi dia boleh mengawal dan membantu dia mengurangkan. Dia sesuai banyak di mana? Di kelas-kelas hujung. Di kelas-kelas hujung je tengok, termasuk saya. Cikgu mat je dulu kita dah. Kan? Kita pun ada lah kan sejarah masing-masing. Tapi ni di skala kuliah untuk matematik saja. Untuk matematik saja. Okey, saya terangkan kaedah di skala kuliah merupakan satu kaedah baru yang sesuai digunakan untuk murid di skala kuliah. Kaedah ini bertujuan, nampak tak? Saya kata tadi kita masuk tujuan, kita masuk tajuk kita tadi untuk menambah baik amalan saya. Sebenarnya yang problem tu bukan murid tau cikgu. Kita tulis kajian tindakan, kita ingat murid tu problem. Tak. Sebenarnya problem tu kita. Kita nak selesaikan diri kita, budak ni tak dapat lagi. Sebenarnya masalah murid kan masalah kita. Masalah kita sebenarnya. That's why menambah baik amalan kita. Murid tak semua yang suka makan asam pedas. Cikgu bawa satu lauk je, okey makan asam pedas. Ada murid tak makan cikgu. Ada murid suka lauk asam lemak. Kan? Cikgu kena pelbagai kaedah yang sesuai. Kan? Cikgu paksa dia juga telan asam pedas. Dia memang tak boleh. Kan? Makan asam pedas contoh, makan durian. Ada murid tak boleh makan durian, cikgu paksa juga makan durian. Dia muntahlah cikgu. That's why cikgu kena cari intervensi. Cikgu yang kena cari. Cikgu sendiri yang kena create untuk dia. Cabaran pula murid tak ada streaming. Lagi penat cikgu, betul? Dah dulu kita dah stream kan. Senang, murid pandai. Murid ni kita dah senang. Murid kelas hujung ni kita bantaikan lauk ni. Kan? Murid yang pandai kita bantai lauk apa pun tak apa. Tapi sekarang ni cabaran nak jadi cikgu lagi-lagi cikgu suruh rendah. Tahun 1, tahun 2, ya Allah, ramai berhenti baca kan. Yang berhenti baca cikgu saya sekolah banyak kawan-kawan saya lah, bukan sekolah saya, sekolah lain. Yang berhenti baca 2-3 orang, yang ABC tak kenal. Setengah jam 40 murid, macam mana cikgu nak ajar? Kan? Ayah esok ajar esok. Silibus pula mesti boleh membaca. Tahun 1 mesti boleh je. Bening cikgu jam. Memang jam. That's why kadang-kadang bukanlah cara lama tu tak bagus. Saya fikir balik ada pro and con. Kan? Pro and con sebenarnya. That's why saya katakan bila cikgu menulis gunakan perkataan untuk menambah baik amalan saya dalam pengajaran mengenai kemahiran mengira operasi tambah dan tolak terhadap murid di skala kuliah. Ini tajuk kita tadi lah. Warna merah betul. Ada tajuk. Lepas tu kita buat kaedah ni dijalankan dengan menggunakan laporan
amalan terbaik. Kita dah declare awal. Kalau orang nak bantai kita, mana boleh kau tak letak literature review kau tak. Halo bro, saya bukan buat kajian tindakan. Kau baca betul-betul tajuk ni. Saya menggunakan laporan amalan terbaik. Nampak tak? Orang tak boleh hentam kita. Itu je kajian tindakan. Saya menggunakan reka bentuk kajian tindakan. Kalau orang kajian eksperimen bantai awak, sorry doktor, I'm not using the kajian eksperimen. Saya guna kajian evidences. Kita declare awal-awal apa kita guna format tu. Dalam kajian tindakan tak ada format khusus. Tak ada format khusus. Okey, kita dah declare laporan amal terbaik yang melibatkan kumpulan sasaran. Nampak tak? Ada kumpulan sasaran selama 5 orang murid BK khas di kelas Semarik yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka pada tahun 2021. Tahun pun letaklah cikgu. Sebab apa orang tahu ni bila dia buat kajian ni? Oh tahun ni, dia tahun lepas. Orang pun faham, pembaca pun boleh faham. Kan? Data yang dikumpul dalam laporan ini menggunakan ujian. Saya guna ujian. Kalau cikgu tak guna ujian, jangan tulis ujian. Cikgu tulis, saya menggunakan temu bual. Sembang saja. Boleh cukup. Cukup cikgu. Amalan terbaik ke kajian tindakan pun cukup. Itu pun boleh. Guru besar yang saya buat tahun lepas semua pening. Mana ada masa cikgu nak ujian? Tak payah. Cikgu buat saja temu bual. Cikgu ingat balik. Cikgu ada temu bual tak? Dengan cikgu ada. Itu hari saya dengar cikgu cakap, seronok. Cikgu buat je. Dah selesai. Sebab kita bukan buat eksperimen. Pendidikan nak buktikan. Kita sekadar buat kajian tindakan refleksi amalan kita saja. Ini banyak orang keliru. Kemudian dapatan cikgu masuklah. Dapatan daripada data ini mendapati aktiviti amalan terbaik ini telah membantu guru. Nampak? Bukan membantu murid. Sebelum ni kita buat, kita ingat nak bantu murid. Sebenarnya nak bantu diri kita, nak bantu cikgu-cikgu lain. Terbalik. Dulu saya pun macam tu. Sebenarnya cikgu kena terus balik. Sebenarnya nak bantu diri cikgu. That's why kajian tindakan adalah refleksikan diri. Refleksikan diri guru, bukan murid. Menambah baik proses untuk membantu guru serta dapat menambah baik proses amalan pengajaran dan pembelajaran dari aspek merangka, merancang, melakukan aktiviti BDP tanpa menjejaskan elemen isi kandungan yang boleh dikuasai oleh murid. Malahan amalan terbaik ini juga dapat membantu guru memahami proses pelaksanaan laporan amalan terbaik secara keseluruhan. Ini contoh ayat saya. Cikgu boleh guna ayat yang lagi simple, dia tak ada berapa panjang ke, tak ada. Asalkan ada 4 elemen yang dalam tajuk itu dah cukup. Orang baca, orang faham, jelas. Okey. Next. Poin 1 dah selesai. Ada nak tanya tak? Poin 1. Ada nak tanya tak? Kita ada 5 poin habis tak? Selama kita. Tak ada kan? Okey. Kita pergi pada poin kedua, objektif. Objektif iaitu tajuk amalan terbaik cikgu. Dia tak ada objektif umum khusus, tak ada cikgu. Kita panjang-panjang ambil tajuk yang tadi, copy paste balik letak dekat objektif, dah siap 2 poin. Tak sampai 5 minit. Nak copy paste tak sampai 5 minit tu. Kan tajuk letak kat objektif tu sekejap saja. Contoh. Next. Ni saya buat 2.0. Tadi 1.0 kan? Pengenalan. 2.0. Meningkatkan kemahiran mengira. Jadi bila orang baca, straight the point je. Orang faham. Oh, cikgu ni nak kongsikan tentang meningkatkan kemahiran mengira operasi tambah tolak bagi dah orang dah faham dah. Tak payahlah nak banyak-banyak kita tulis. Orang pun pening mana satu objektif dia ni. Nampak tak cikgu? Very simple and clear. Okay cikgu, dah siap poin nombor 2. Ada nak tanya tak poin nombor 2? Tapi ingat dia ada 4 tadi kan? Ada tujuan. Ada. Okey, mana tujuan saya? Ini tajuk lain ni. Yang mana tujuan saya? Meningkatkan kemahiran mengira. Itu tujuan saya. Apa sakit saya murid saya? Operasi tambah dan tolak. Sasaran saya murid berkebutuhan khas di sel kuliah. Apa ubat saya? Nampak 4 elemen tu kalau cikgu buat full mark dapat markah. That's why saya bentang di IB, cikgu very clear, sangat jelas saya guna. Tak ada tak cerita pong panjang-panjang, orang tak faham. That's why saya pernah bentang kajian tindakan cikgu 5 minit. Ada satu event tu, sila bentang you punya kajian tindakan selama 5 minit. Gila apa 5 minit. Kalau orang dah biasa buat panjang-panjang,
5 minit nak cerita apa. Tapi Alhamdulillah, guru besar sepakat 1 to 10. Saya cakap, guru besar saya nak video 10 minit saja pembentangan. Saya tak nak buat live, dia kata. Kalau buat live nanti, kita ada masalah laptop apa semua. Habis macam mana cikgu? You rakam. Cikgu-cikgu rakam. Ambil masa, boleh edit apa. Nanti hantar video kat saya. Kita akan buat live dengan Dr. Azam ada masa tu live. Masa live pembentangan berusaha. Bila nama saya ibu MC sebut, terusnya saya menjemput tuan pengetua pada SMK Sungai Rambai untuk membentangkan kajian nak kami. Ibu silakan. Saya pun play tu nampak dia kan, tak ada sangkut. Itu saya punya inovasi juga. Kan sebelum ni kita buat live kan, masalah. Kan cikgu boleh 10 minit selesai pakai 1 to 10. Format pembentangan pun pakai 10 poin. Kalau macam ni cikgu buat pembentangan tak pakai 5 poin, cikgu nak kita pandang-pandang ke objektif, tak sampai 10 saat selesai. Nampak tak cikgu? Terus baca je selesai. Macam itulah ya. Seronoknya kan. Okey, yang ketiga. Dah poin ketiga nak habis sikit lagi. Iaitu pelaksanaan silap je. Pelaksanaan intervensi. Intervensi. Intervensi ni saya kata apa tadi? Ubat. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama dalam pelaksanaan program cikgu, intervensi cikgu mesti buat proses, mesti tulis proses pelaksanaan dalam melaksanakan amalan terbaik ini. Cikgu kena cerita proses dia. Proses tu macam mana, macam buku mak sapak kan. Cikgu cara nak masak mula-mula masak Maggi kan, ambil biuk, ambil air kosong, didihkan dulu. Cikgu kena cerita sedikit detail kan, supaya orang baca, orang boleh tiru. Senang cakap kalau guru relief kan, kita bagi buku amalan terbaik, dia buka kan, kata Cik Azmidi awak tolong relief kat kelas tu. Ambil nak buku amalan terbaik kita ada nak. Awak tengok. Kalau saya tengok pun saya boleh ajar kat kelas tu. Yang berkenaan dengan tingkatan berapa tu. Nampak kita cerita sedikit-sedikit. Ada gambar, ada video lagi bagus. Itu QR code. So apa yang kita nak cerita dalam tu? Proses pelaksanaan dalam melaksanakan amalan terbaik ini seperti rancangan pengajaran harian ni. Macam APS kita ataupun modul. Dia semua buat modul kan detail betul. Cikgu buat sedikit detail ni. Berapa muka surat? Maksimum 3 muka surat. Tajuk objektif tu 1 muka surat dengan logo sekolah. Dapatan dan rumusan 1 muka surat. Yang 3 muka surat tu adalah untuk ni cikgu. Poin nombor 3. Sebab laporan amalan terbaik 1 to 5 ni saya tak nak banyak-banyak. Maksimum 5 muka surat. 5 muka surat je cikgu. Kita straightforward. Kan orang tengok faham. Okey, macam mana nak tulis dia? Cikgu tengok ni contoh saya buat. Ini contoh saya buat. Bukanlah yang terbaik, tetapi sekadar cadangan daripada saya. Mungkin cikgu ada idea nak persebar lagi baik, cikgu boleh ubah semua. Pelaksanaan intervensi berikut merupakan proses pelaksanaan dalam melaksanakan kajian tindakan ini. Saya buat dulu. Minggu pertama saya buatlah. Murid diajar kemahiran mengenai nombor 0 hingga 9 secara menaik dan berulang. Jadi cikgu tukar duduk, nak ajar murid nombor menaik 0 hingga 9 berulang. Saya ajar tu je lah minggu pertama. Kan? Murid diajar kemahiran mengenai, dia macam RPS sikit. Minggu kedua, murid diajar untuk mengira operasi tambah menggunakan kaedah dot semula. Murid hendaklah meletakkan titik dot di bawah. Saya ceritakan lagi. Next. Minggu kedua ni operasi tambah. Kita dah ajar tadi, untuk minggu kedua kita buat. Operasi tambah, murid diminta membilang nombor secara 0 hingga 9. Saya terangkan lagi. Minggu ketiga pun saya terangkan lagi. Jadi orang yang membaca, orang faham macam mana nak tiru, nak buat, nak jalankan. Nampak tak cikgu? Kita menulis ni, kita luah dalam penulisan, bukan untuk diri kita saja, untuk kawan-kawan yang membaca ni. Kemudian saya dah buat ni, saya teruskan lagi. Next. Ni yang kaedah dot kuliah ni. Daripada speed line lah, speed line dot kuliah. Kalau ada anak masalah mengira nombor, boleh jumpa saya. Saya boleh buat mereka kira sampai juta. Tak sampai 5 minit. Murid didikan khas saya dah kira sampai juta, tak sampai 5 minit. Tambah dan tolak. Nombor besar-besar. Kaedah speed line. Daripada kaedah speed line tu saya tukar kepada dots. Sebab dia sekali clear ni dia tak boleh tengok nombor macam cacing. Di luar negara dia gunakan domino yang titik-titik dulu. Itu asas mesti pakai titik dulu nak ajar anak. Okey, ini kaedah dia. Kalau belakang kosong tak payah titik. Kalau kaedah speed line dia guna lain, dia terbalik guna dot. Kalau sini 4 lain. 4 titik, 2, 3, 4.
Sini 3 titik. Nampak? 2 titik. Okey. Proses pertama buat di titik berdasarkan nombor soalan di belakang. Jangan nombor belakang. Dah masuk, kita masukkan tadi ingat nombor operasi tambah, nombor ascending number, nombor menaik 0 sampai 9 je. Budak berikan khas fikir sampai 20 30. Ada murid boleh, ada murid tak boleh. Dia sampai 9 dia ulang balik. Sampai 9 dia ulang balik 0. Biasanya 9, 10, 11. Bila dia ulang balik 0, dia umpama kita buat bentuk lazim tangan satu ke atas. Tetapi kita bagi titik satu atau line satu dekat sebelah. Bukan di atas, di kolom dia. Contoh tengok kosong tak adalah, tak ada titik kan. Dia buat 2, kosong kan. 7, nombor menaik 8, 9. Lepas tu ulang balik berapa? 0. Dia umpama 10 sebenarnya. Tangan satu, tetapi bukan saya ke tangan satu, itu betul lazim. Tetapi dia bagi titik satu kat bawah. Warna merah, nampak tak? Tambahan. Kalau menulis kosong. Tak ada tulis kosong, jangan bagi. Okey, contoh kita teruskan lagi. 0, dia bagi titik, dia teruskan ke 1. 8, 9, 0. Buat apa? Bagi titik lagi kat sebelah. 0, 1, 2. Kemudian tu 4, 5, 6, 7. Dan nombor terakhir 7, 2, 1, 0. Dah dapat, cikgu tak sampai 1 minit boleh saya boleh kira nombor ibu. 7,210. Nombor yang lebih 10, nampak tak? Kalau dia lagi banyak nombor kat sini, kan? Tambah je titik, tak ada masalah. 7 digit, 8 digit, sama je proses. Ini teknik kaedah untuk diskan kuliah. Kalau speed line boleh saja saya guna line. Boleh logo kat atas. Sebab apa? Murid berikan khas, nak suruh buka 4 pun dia tak dapat buka 4, kadang-kadang buka 2 sebab imaginasi dia tak kuat. So saya tunjukkan dia, saya visualkan nombor tu. Bila dia kira dia nampak nombor macam ni, murid lagi yakin. That's why kita pakai model pembelajaran VAK, Visual, Audio, Kinesthetic. Kita visualkan nombor tu, murid pun nampak. Hari-hari diulang dulu. Lalas dia, lalas. Saya kata apa? Bila dalam mahir, okey, cabaran saya tak nak awak boleh nombor lagi. Awak kira je. Wah, dia dah peneliti dah baik. Lalas dia lagi cekap kira daripada betul lazim. Tengok saja, 0, 8, 9, 10. Nampak tak? Asalnya dia 0 je pun. Ini kaedah inovasi Allah pinjamkan. Banyaklah anugerah saya dapat dan saya keluaskan. Dah hampir, saya buat satu Google site. Dah hampir 72 buah negara yang lihat kaedah. 72 buah negara itu. Alhamdulillah. Okey, next. Ini saya cerita macam ni lah. Bila cikgu nak mengajar pun dalam kelas sekolah cikgu, cikgu boleh faham. Nampak tak? Cikgu cerita lah sedetail-detail. Ikut kreativiti cikgu. Cara dia macam mana nak buat. Nampak tak? Dekat poin 3.0 tadi, pelaksanaan, proses tu. Janganlah cikgu tulis simple sangat. Orang nak tiru tak faham. Okey. Saya buat tolak lah. Tolak macam ni. Kita belajar ni ilmu je. 9, kalau tambah tadi ascending number, nombor menaik. Kalau tolak descending number, nombor menurun. Senang saja, nombor menurun. Nurun ni kalau budak 9, 8, kita pun kadang terbabas. Dia mesti nak nampak baru jelas. Terbalikkan saja, teknik dia sama, tetapi bila ulang balik 9 bagi titik. Kalau ni tambah ulang 0 bagi titik. Tolak 9 bagi titik. Kita tengok 1, pastikan titik dia betul. 4, turun 4, 3, 2. Okey, selesai. Kemudian menurun 4, 3. Okey. 2, 1, 0 dah habis. Ulang balik 9 bagi titik. Nampak? Lepas tu ulang 8. 1, 0 dah habis. Ulang balik 9 bagi titik. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Last kali nombor terakhir 2, 7, 8, 4. 2, 7, 8, 3. Dah habis dapat jawapan. Pantas. Murid di kelas saya dah mengira sampai tambah tolak sampai kita. Dah tak takut. Tak ada dia macam di sekolah kuliah. Nampak mat dia habis. So aku malah aku. Bila dia dah saya buat nombor ribu kan, nombor juta. Awak kira, okey ni kalkulator, cuba awak tekan. Bila dia dapat jawapan sama, dia punya suka cikgu. Lain macam lah, saya tunjuk dekat mak ayah dia pun ada yang mesej saya, terima kasih cikgu. Dan anak saya dah suka matematik. Kejap-kejap minta saya soalan, kejap-kejap minta saya soalan. Dan seronok, dia satu permainan pula. Lepas tu saya buat apa? Saya inklusifkan murid saya.
Cikgu darjah 3, darjah 4 kan, topik tamat tolak. Cikgu Numaini, kelas bila? Kelas hari Selasa cikgu, lepas rehat. Okey, saya nak bawa murid saya. Murid saya, kita buat grup, murid saya ajar. Murid perdana, baik grup. Kan, kita ajar sikit macam ni, dia pergilah, sama-sama belajar, dia ajar. Murid kita lagi yakin. Itulah, murid saya confident. Kalau bagi, cikgu bila mau pergi lagi? Kalau tidak, dia pun takut. Cikgu, tolong cikgu malu cikgu. Sekarang, bila cikgu mau pergi lagi, dia cabar. Saya dapat buat 2 kali. Tahun ini Allah pinjamkan saya satu ilmu baru, iaitu murid BKHAS, bijak sifir. Saya dah siapkan satu permainan. Alhamdulillah, baru siap. Dan saya dah test 2 hari sifir 2 selesai. Tunggu next time. Saya dah siap sampai 12 sifir. Kita dah ada data. Saya nak kongsi satu Malaysia. Kaedah permainan sifir tadi tu lah. Sifir pop game. Sangat seronok. Budak-budak main-main dah terhafal. Dah terhafal lah. Padahal kita tak paksa pun dah hafal. Ada satu permainan. Sifir memang kena hafal dulu. Cikgu pakailah formula apa garis-garis. Saya dah kaji dah cikgu. Saya dah kaji. Dia mesti hafal. Tak ada dia bergantung benda tu. Kena tajuk pecahan, ganak dia tak boleh buat. Dia kira-kira nak buat jadual balik pecahan kan. Kita nak convert nak apa. Kalau dia hafal, zak pantas. That's why CP sebenarnya memang kena hafal anak-anak ni. Tapi siapa suka menghafal. Jadi saya kata saya kena buat satu inovasi. Alhamdulillah baru siap bulan lepas satu permainan. Satu pemain. Dia bermain dia tak berasal dia hafal. Dia seronok, dia tak ada tekanan. Murid nikah saya dalam proses sekarang ni, dan saya dah nampak kesan dia. Nanti saya kongsi kalau ada anak-anak yang tak hafal TV, InsyaAllah boleh jemput saya kongsikan cuba. Kos nak buat alat tu pun tak sampai RM1. Cikgu print, beli dadu kat Shopee, cikgu beli buah dia, dah main, selesai. Kan, bagilah reward yang anak saya, okay, ayah letak RM5 ni, siapa menang, dapat pun tinggal, main dia terus, alhamdulillah. Kalau tak ada azab cikgu anak-anak kita kan. Okay, next. Inilah bentuk dia. Bentuk speed line severe board game. Jadi saya tulis ceritakan tambah lagi 1 jam. Okay, next. Ini contoh kalau saya buat tajuk ni. Kalau saya nak kongsi proses pelaksanaan ni, saya cerita dia, nampak langkah-langkah bermain. Saya terang, kadang-kadang orang tak faham juga nak baca ni. Saya bagi satu video. Nampak tak? That's why kadang-kadang elemen video ni penting, kan? Orang tak faham kadang-kadang membaca. Kadang tak faham tulis panjang, lukis kan? Kan cuba lukis. Orang faham lukis. Tak faham lukis tak faham, buat video lah. Baru orang faham video. Kan? Jadi bila nak kongsi dalam point 3.0 tu, cikgu kena cerita detail-detail supaya cikgu, bila cikgu tulis tu, cikgu beranggapan orang lain kalau tengok, faham, dia boleh tiup. Dia mudah untuk nak meniru balik kita punya amalan tu. Sebab markah paling penuh sekali di bahagian 3.0. Orang tak nak baca tajuk panjang-panjang, abstrak panjang-panjang, kan, data banyak-banyak, orang tak nak tengok. Bila cikgu nak kongsi, dia kongsi apa masakan apa itu yang kita nak tahu. Itu yang kita nak fokus sebenarnya, bahagian proses pelaksanaan tu. Dia punya intervensi tu, ubat apa dia pakai. Itu yang kita nak tahu, itu yang poin kita kena tekankan. Kebanyakan bila ramai orang bentang, dia bentang kat data je dekat 20 minit. Banyak orang kena dengar cerita pasal data, dekat poin dia cerita sikit saja, tak detail. Jadi macam mana orang nak faham, kan? Bila nak bagi orang faham, mestilah ada gambar. Sekurang-kurangnya letaklah gambar 2 ke, kan, 3 ke, tak kisah, mesti ada gambar ataupun video. Ada semua lagi bagus supaya boleh faham. Okey, next. Ni saya letak gambar ni. Nampak budak buat kan? Saya letak sikit, saya bagi ni. Ada video saya buat. Kan, jadi bila duduk macam mana nak kira dah tadi saya dah bagi langkah-langkah tadi. Saya bagi lagi video. Jadi bila orang tengok, lagi faham. Ada saya buat dalam Google Site, nanti saya kongsi cikgu di kongsi lagi. Siap Google Site khas untuk sekolah ni saya buat. Okey, letak yang ni cikgu. That's why saya kata nak lebih kurang, sebab maksimum 5 muka surat. Saya target bahagian 3.0 ni 3 muka surat cukup dah tu. Pandailah cikgu nak olah macam mana supaya orang faham 3 muka surat ni. Okey, next. 4.0. Nak habis. Maklumat data. Mestilah ada data cikgu. Data ni bukanlah kita nak cakap kebersamaan. Dia berkesan. Bila ada data ni dia macam aksesori lah. Meyakinkan lagi orang nak tiru kan. Baguslah meningkat dia budak dia buat. Kan macam
pakai baju Melayu kalau tak ada butang, tak cantik lah cikgu kan. Terbuka je kan. Data ni macam aksesori butang Melayu. Dia macam tu lah orang kata kan. Tu saya kata nak satu je. Jangan banyak-banyak. Kita bukan buat kajian penyidikan eksperimen. Kita bagi satu je. Temu bual pun tak apa. Ini contoh-contoh data saya bagi Okey, cikgu boleh guna ujian, temu bual, senarai semak, soal selidik, perhatian ataupun rakaman video. Cikgu ada buat video rakam budak main kan. Cikgu buat QR code, betul cikgu terang sikit dah cukup. Tak boleh, tak mestinya video. Tak mestinya data ujian pra dan post. Lagi dulu kita buat itulah kita faham. Mesti nak ujian pra dan post. Tak. Ni elemen dia ada 6 ni. Cikgu boleh guna salah satu. Nak bagi satu boleh, nak bagi dua boleh. Kalau cikgu kreatif nak muatkan dalam 50 soal, nak bagi 4 pun boleh. Tapi saya takut tak muat. Bagilah satu. Maksimum tu. Cukup. Yang mudah. Okay, ni contoh-contoh data. Okay, cikgu tengok data contoh ni. Next. Ini contoh data saya murid saya. Saya memang buat. Sebelum ni murid boleh jawab berapa mata. Ujian jurnalistik nampak? Saya tak kira peranan pos. Saya kata tadi saya tak buat pendidikan. Saya buat kajian tindakan ataupun nak lapor amalan terbaik. Okey? Meningkat. Saya tak tulis berkesan meningkat je. Kalau berkesan, orang akan Cik Azmidi, awak cakap berkesan. Tapi murid saya dekat pedalaman Kampung Asli tak berkesan pun. Nampak? Orang dia kita. Kalau kita cakap meningkat, untuk laju, kita kata berlaku di kelas saya peningkatan. Berkesan ni macam orang dengar berkesan dia, semua tempat berkesan. Orang punya pemikiran macam tu tau. Kalau meningkat, kita tak boleh kata, kita tak cakap satu Malaysia meningkat, kita cakap berdasarkan data sekolah kita saja. Nampak tak? Guna perkataan peningkatan. Okey, next, ni contoh satu. Contoh lagi, data. Ni dia. Ini data Cikgu Adilah. Dia buat je kotak macam ni. Boleh kata alhamdulillah jelas sangat lepas saya guna papan permainan ni. Kalau tak selalu saja saya lupa. Cukup cikgu. Kan cikgu create lah sendiri kan. Ada juga tak cikgu? Kawan saya pun tak faham macam saya. Dia selalu salah sebut nama fungsi peranti elektronik. Kalau main cikgu ni jelas. Nampak? Dah 3. Kalau cikgu ada 5 murid, 5 dah cikgu ada dialog. Kan? Cukup. Cikgu jangan satu kelas. Kalau satu kelas tak faham, cikgu yang problem tau. Biasa kita buat kajian, biasanya 5 murid yang tak faham kan, 10 murid kan, boleh dialog. Tapi kadang katalah cikgu buat dalam atas tu, cikgu buat 15 orang murid, tetapi nak bagi data 5, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab data tu bukan poin utama kita. Poin utama kita tadi 3.0. Proses pelaksanaan tu, resepi tu kita nak kena kongsi detail. Itu markah yang banyak. Ini sekadar ada pun tak apa, tapi wajib ada. Dia aksesori, mesti ada. Okey. Next. Ada kawan saya buat macam ni. Dia cikgu berikan Cikgu Hadi. Cikgu Hadi dia ajar muzik. Cikgu Hadi berikan khas di Bukit Tanah. Dia ada satu kaedah kod muzik. Dia buat dalam bentuk kod digit. Kalau nak ajar huruf gagak 2 4i, guna kod muzik. Tapi guna kod digit 2i dah selesai. That's why kadang-kadang kita buat kajian tindakan, dia bukan ada isu masalah baru kita nak buat. Tidak. Banyak orang silap. Kan? Kajian tindakan ni sebab apa? Sebab ada masalah isu. Tak cikgu. Kan? Tak. Habis macam mana? Kadang-kadang cikgu ajar bentuk lazim. Kita pakai mengirim matematik kan bentuk lazim. Kita pakai. Kita ajar murid kelas kita yang keluar hujung seminggu baru faham. Betul? Dia tetap faham. Betul? Bukan kaedah tetap bagus. Tetapi saja gatal tangan nak create satu kaedah yang mudah kan, yang cepat, satu hari dah faham. Itu tambah amalan terbaik. Dia bukan satu isu pun, bukan kata kaedah bentuk lazim itu suatu masalah, tak. Sekadar nak mempercepatkan. Kalau tajuk ni cikgu seminggu baru dah faham, tapi cikgu ada kaedah tadi tu, kaedah geografi tadi kan, kaedah permainan, satu hari dah dapat. Nampak tak? Tak mestinya ada isu. Kajian tindakan, laporan baik tak mestinya ada isu. Dia sekadar nak menambah baik amalan. Nampak tak cikgu? Cikgu kena faham betul. Ni saya faham kan cikgu. Mudah rupanya kan. Okey. Ada dia buat macam ni lah. 5 hari, 2 hari. Dia gunakan muzik. Simple je cikgu. Kan? Buat jadual sikit dah. Satu data dah siap. Kajian tindakan pun macam ni data je kan. Kalau 1 to 10. Tapi kita nak buat 1 to 5 je. Simple-simple. Kita buat simple-simple. Next. Ni
Dr. Zamri, PJMS, mulai molek. Dia baru dapat doktor tahun lepas. Dia cikgu English. Sebenarnya dia buat macam ni lah. Dia buat data kat sebelah. Kan? I like Pepigo, Duigo. I understand. Dia buat 5 poin. Betul siapa total score. Dia buat soal questionnaire. Betul dia buat rumusan kat sebelah. Nampak kreatif ni cikgu tu, mak. Bila dia tengok jadual, sebelah tu dia buat satu refleksi kat data dia. Doktor kan, saya tak ada, saya bagi datanya dah kan. Dia buat macam tu. Kreativiti cikgu. Dia sumbat kan, sebelah data kecil, sebelah penerangan pun boleh juga. Next. Lepas tu dia buat interview. Dia bagi 2. Dr. Zamri tu bagi saya 2 1 to 5 dia punya data. Dia buat post interview data, post interview, lepas tu total. But can't understand, more confident, enjoy. Simple je data dia, nampak? Simple je, kan? Kemudian tu dia buat lah berapa orang yang kata can't understand, more confident. Dia catat dia tulis sikit dah. Simple data, nampak? Tak mestinya kita nak siapkan soalan, nak buat ujian. Ini kreativiti cikgu nak mempersembahkan data. Terus ya, dah poin terakhir, penutup. Penutup. Okey, penutup ni cikgu. Betul setengah jam, nampak cikgu? Betul 1 jam. Okey. Macam mana nak buat penutup dalam 1 to 5 ni? Simple je cikgu. Cikgu buat satu kesimpulan berkaitan dengan data pencapaian amalan terbaik tu. Cikgu buat sikit kesimpulan. Bagi data, jangan tulis refleksi dulu, bagi je data. Poin kelima, last kamu kita buat sikit kesimpulan. Lepas tu cikgu buat refleksi keseluruhan sebelum dan selepas amalan terbaik. Contoh dia main sini tengok. Ni penutup saya, nampak? Saya membuat perbandingan. Ni saya kata refleksi tadi data tadi. Saya membuat perbandingan antara ujian universiti 1 dan 2 didapati murid amat lemah menguasai operasi tambah dan tolak melibatkan kumpulan besar. Melalui perbandingan ini, saya melihat kaedah duduk kuliah sangat membantu meningkatkan kemahiran mengira dengan lebih mudah dan cepat selepas digunakan. Kan? Betul saya cerita dekat mana dia ada sebelum dan selepas. Ni dia dapati sebelum kaedah ini digunakan, majoriti murid cikgu kena cerita sebelum dulu. Sebelum kaedah ini digunakan, majoriti murid tak mengambil masa seminggu ke sebelum amalan terbaik, cikgu cerita dulu. Lepas cikgu dah cerita sebelum, barulah cikgu masuk selepas kaedah. Selepas amalan cikgu, kan? Cikgu kena tulis selepas kaedah ini diamalkan, ramai murid menunjukkan peningkatan yang agak baik dalam ujian jurnalistik 2. Nampak? Kita cerita ni pada data ke atas, sebelum dan selepas. Simple saja. Cikgu cerita kan sampai habis. Last sekali, cikgu tengok kaedah di kuliah menyebabkan mereka lebih semangat belajar matematik dan murid cara bertujuan. Okey, cikgu cerita dah selesai. Poin ni. Saya ada share cikgu kat Google Site. Nanti cikgu Adila akan share di sekolah. Ada 1 to 10 dalam tu. Ada 1 to 5. Ada contoh penulisan saya dua-dua. Dan ada juga satu slide permohonan guru cemerlang punya slide. Kalau cikgu ada teringin nak mahu guru cemerlang, saya ada sediakan slide dalam tu juga. Cikgu boleh tengok. Okey, dah penutup member. Okey, dan fasa 2 kebiasaannya. Bila cikgu dah faham, buatlah macam saya kata tadi, guru sebagai penyelidik SMK Sungai Rambai 2022. Ataupun nak ubah pun boleh, nak ubah pun boleh. Amalan terbaik, koleksi amalan terbaik. 5 muka surat je seorang, kan? 5 muka surat je, ada berapa puluh cikgu kat sini. Alhamdulillah, dah dapat pahala untuk kita, kan? Saya pun dapat pahala kan, sebab mengajar cikgu, saya pun dapat pahala, cikgu pun dapat pahala. Kalau kita tak ada ilmu, buku ni memang ada cikgu. Biasa cikgu pergi kat library, buku zaman lama-lama tu ada lagi. Tengok, pahala mengalir, kan? Esok anak cikgu dah jadi cikgu balik. Dia datang SMK, ni anak dia jadi bakal cikgu nanti kan. Datang balik, ini yang aku tulis ni. Nampak tak? Dapat. Ini sebenarnya cikgu yang saya nak. Salah satu orang kata ladang pahala kita last kali kita menulis. Kita menyumbang kepada diri kita dan sekolah setahun satu saja 5 muka surat. Dia macam mana tak cikgu? Sekali cikgu dah buat, tahun depan copy paste je, sikit-sikit tu tukar nombor je, tukar cerita sikit dah selesai. Nampak tak cikgu? Senang, tu pasal saya boleh cerita, saya dah
Kopi paste ayat pun dulu mula buat ayat darjah 1. Dah lama-lama tulis dah ayat darjah 6, dah ayat 3 kata 5 kan. Ayat tu bukan apa, bukan ayat tu nak kena bahasa kajian tak. Ayat yang biasa-biasa yang mudah difahami. Kita nak cek word tu kadang-kadang susah. Kan susah nak cek word yang orang faham, baca orang faham. That's why dalam satu software kalau nak translate dalam bahasa Inggeris, nama dia Quillbot. Saya kena bentang di Semusen baru ni ada special, ada pertandingan apa ni, inovasi untuk guru pendidikan khas peringkat Asia, 11 negara di bawah Semusen. Penulisan mesti bahasa Inggeris. Mesti bahasa Inggeris, essay 15 muka surat. Dia ada bagi soalan. Saya kata ya Allah, SPM kita BI dah lah 9. Saya BI tak pandai. Bayangkan 9, muat 2 kali ambil, fail, band 1. Mana cikgu muat? Band 1 2 kali. Haus kan, masuk universiti tu Abdul Razak, barulah nak belajar BI. Tapi tak boleh lah, pandai sangat kan. Saya pening nak karang, tapi saya dah karang bahasa Melayu. Saya masuk kat Quillbot, di kat Google, Quillbot. Dekat situ ada bahasa Inggeris. Nanti dia ada fluent, standard, formal, short kan. Jadi bahasa tu biasanya kawan saya share nak guna bahasa yang orang kata bahasa yang mudah orang faham, bahasa yang digunakan dalam blog ataupun dalam surat khabar. Cikgu kena belajar guna perkataan-perkataan. Biasa dia guna macam tu lah ayat untuk nak faham orang baca. Kita faham bahasa tu, kita faham, tapi ada orang tak ada. Kita kena belajar menulis blog. Blog menulis macam seronok je kita baca. Dia ada gaya bahasa. Itu nanti kajian. Saya pun ingat nak buat satu format gaya bahasa yang digunakan dalam kajian. Jadi cikgu dah boleh pilih apa gaya nak tulis. Dah senang kan? Nanti saya doakan saya dapat ilmu baru. Okey, pasal kedua, cikgu buatlah terbitan. So dah selesai 1 to 5. Okey. Ada nak tanya, boleh tanya pasal kajian ataupun format 1 to 5 ni, cikgu boleh tanya saya, insya-Allah. Bukan senang kita nak jumpa macam ni cikgu. Bukan senang. Jadi kita bersyukurlah cikgu Allah pinjamkan sikit nikmat umur kita masa pagi ni dapatlah belajar ilmu baru tentang sebut dia kajian terakan dah tak takut dah. Oh, itu cikgu dia terang macam ni je, tak susah datang macam ni kita. Kau tak tahu nak pergi kajian terakan, kau buat laporan amalan terbaik dulu 1 to 5. Kau dah pandai amalan terbaik 1 to 5 tu, cikgu tambah je abstract. Dalam kajian terakan ada abstract. Saya buang abstract, nampak tak? Tambah je abstract. Kan, nanti tambah je refleksi. Pemahatan refleksi dalam kajian kan ada refleksi. Tambah je literature review. Tambah je model kajian, make target. Tu memang pening sikit kajian terakan. Tapi dah biasa dia okey. 1 to 10 1 to 10 tu 7 poin buat 5 minit dah selesai. Yang paling panjang tu masa proses pelaksanaan tu. 1 to 10 tu senang. Tapi hari ni saya rasa Cikgu Adila kata kita buat 1 to 5 dulu. Kan, jadikan satu koleksi. Kan. Dan biasa besok kita buatlah version 2 besok. Kajian tidak akan pula. Jadi keamalan public setiap tahun sediakan hadiah-hadiah, reward penghargaan pada cikgu untuk seronok. Bukan nak tunjuk kata hebat, seronok. Tak mampu buat individu, buat ada panitia. Lebih baik individu masing-masing dapat pahala. Panitia ni saya tak percaya. Macam guru besar kan, cikgu kalau saya tak bentang boleh. Saya tak percaya kata. Cikgu kena bentang. Menulis mungkin dia suruh cikgu lain. Cikgu, you tuliskan sini. Tapi dia kena bentang. Kena bentang je kan? Ya, kena bentang. Sekuangnya dia baca. Dia baca, dia faham kan? Alhamdulillah kan? Macam itulah. Mungkin bertakbir 4 orang pilih satu tajuk tentang pengurusan. Boleh. Dia bukan inovasi ni mesti produk dia. Program, guru penyayang, apa kaedah. Dia boleh tu semua. Tak mesti nak produk, nak cerita produk. Tak ada kajian tindakan, tidak. Begitu juga amalan terbaik, tidak. Program-program pun boleh. Kan? Apa-apa pun boleh. Dia merupakan satu amalan yang cikgu buat. Dan benda tu memberikan datang efek pada cikgu. Baguslah. Ya kan? Baguslah. Ada peningkatan dari cikgu dan juga murid. Selesai. Itu saja. Okey, cikgu ada soalan? Okey, boleh silakan cikgu. Yes, laporan amalan terbaik. Kajian tindakan. Bezanya dalam laporan amalan terbaik dia tak ada metodologi kajian. Macam falsafah kajian, make target, tu cikgu kena letak dalam kajian tindakan. Dan dia tak ada literature review. Kalau kajian tindakan, cikgu tak boleh sembang main cakap permainan ini sangat bagus ni, cikgu tak boleh cakap tu saja. Cikgu masuk literature review. Menurut Cikgu Azmini, sebab dia dah buat kajian.
menyatakan kaedah permainan ini sangat jadi cikgu cakap tu macam orang kata bagi ceramah agama ada hadis. Kan ustaz bagi menurut hadis menyatakan dia mengukuhkan lagi dia punya cakap. Dalam kajian tindakan tu umpama macam hadis lah, ada literature review. Bukan kita cakap. Itu yang rujuk pada abstrak kan? Tak. Abstrak ni yang lepas tajuk ada abstrak. Itu kajian tindakan. Tapi laporan amalan terbaik saya buat abstrak. Saya buat abstrak. Sebab apa nanti cikgu pening. Dah buat banyak, kita cuba buat yang 5 dulu. Nanti dah pandai kita buat version tu, kita masuk abstrak, saya ajar. Fokus kajian, tujuan kajian, dia step dia lagi banyak. Tapi senang juga sebenarnya, copy paste daripada atas dia. Kan? Cuma saya dah dapat satu formula baru 1 to 5. Saya rasa 1 to 5 pun agak baik, senang dan mudah faham untuk cikgu menulis dan berkongsi amalan cikgu pada orang. Kan? Tak mestinya kita nak buat kajian tindakan, tidak mestinya. Tetapi ia boleh ditambah baik daripada amalan terbaik tadi, jadikan satu kajian tindakan. Beza kajian tindakan dengan laporan, dia tak ada literature review. Serotan kajian tu, macam tak ada hadis. Cikgu buat laporan guru bertugas, ada cikgu letak serotan kajian dalam tu. Menurut Ahmad menyatakan membersih tandas ini, membersih tandas ada, mana ada kita buat dekat laporan, tak ada. Betul, kalau saya baca kajian tindakan orang, dia tak ada literature review, ini laporan. Kajian tindakan ni dia berbentuk ilmiah. Bila kata ilmiah, dia mesti ada literature review. Itu beza dari laporan dengan kajian tindakan. Jadi laporan ni saya tak masuk. Kita simple. Mau baca pun orang boleh faham, tak payah literature review. Andai kata cikgu gaji nak letak, silakan. Silakan, tak ada masalah. Kalau cikgu nak letak, tak ada masalah kan. Dekat pengenalan kan, letak sikit satulah, belanja satulah kan. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak letak dekat pengenalan, nak belanja satu literature review, nak letak sikit hadis lah, kata kan, nak menyokong, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk cikgu tak nak pening kepala, nak mencari tu tak ada pun tak apa. Ada lagi bagus. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi cikgu? Cikgu belah sini, belah kiri, cikgu umpan. Bila cikgu dah mahir manalah tahu. Azmidi sedatang lepas ni, cikgu Azmidi, kita orang tak pakai 1 to 5 lagi dah. Habis dah pakai apa? Kita orang dah cipta satu yang baru, 1 to 3 je cikgu. 3 poin je, pun boleh, tak ada masalah cikgu. Dia tak ada kata format khusus, kajian tindakan pun dia tak ada mestinya format khusus. Jadi dalam kajian tindakan wajib ada POAR. Apa dia? POAR, Plan, Observation, Action and Reflection. Gelung pemerhatian, refleksi, tindak kan, refleksi kan. Itu mesti ada gelungan tu, gelung 1, gelung 2. Itu wajib ada. Itu mesti ada proses tu. Dalam kajian format tak ada format khusus. Mana tahu cikgu ada, cikgu kita orang tak pakai 1 to 10 dah cikgu kajian tindakan. Kita ada 1 to 7 ke kan. Tak kisah. Ini benda semua boleh create cikgu, boleh create. Okey, tak ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya lagi sekali lah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pentadbir, para pengetua, barisan pemimpin pentadbiran, guru-guru sebab sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu, bagi saya sedikit ilmu yang saya ada ni untuk kebaikan kita bersama sebenarnya. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kekurangan, silap kata saya itu semua silap pada saya. Saya mohon maaf sekali lagi pada cikgu. Pesan saya cikgu untuk diri saya, inilah ladang pahala kita, iaitu menulis tahun sekali kajian tindakan untuk sumbang untuk sekolah. Itu je saya amalkan. Dan ketua ni nak buat banyak amalan je cikgu kan. Kita menyumbanglah penulisan satu pun cukup lah cikgu. Tak faham, cikgu telefon saya, WhatsApp saya. Ada cikgu sekolah Duran Tunggal, Pendidikan Khas. Cikgu ini macam mana dah buat Ustaz? Buat dulu, dia buat sampai ke saya tolong editkan. Dia wah suka dia, tapi edit sikit je, dia buat tu dah betul. Edit sikit, okey dah, kan saya tolong. Itu guru besar kan, kita nak seronok. Okey, tak ada apa-apa. Terima kasih sekali lagi pada cikgu semua, terima kasih pada Cikgu Adila.
Cikgu Adila ni memang sangat rajin bertanya, sangat rajin bertanya pada saya. Sangat rajin. That's why dia banyak benda award dia dapat. Biasalah orang yang rajin ni, orang yang cemerlang, biasa memang dia akan suka buat yang orang yang biasanya orang yang tak suka buat. Kan? Siapa suka buat inovasi, kerja tenaga. Bila kita membuat ni, kita jadikan satu hobi, alhamdulillah. Benda bukan kita nak kerja award, tak kerja pun cikgu, benda tu datang sendiri kan. Dan award tu adalah amanah. Saya cakap dia, amanah bukan kata kau hebat kan. Ada orang lagi hebat, dia boleh naik lagi banyak. Dia sekadar motivasi nak kita konsisten saja. Tahun depan nak buat, konsisten saja. Dan kena ingat, bukan tiap tahun kita akan dapat award tu. Tahun depan orang nak bagi orang lain pula kan. Dia sekadar motivasi je. That's why barisan pemimpin kita sentiasa, saya cakap guru besar, kita bagilah motivasi pada guru-guru, buat penghargaan, buatlah aktiviti penghargaan menjadi cikgu. Semua sekolah buat, sekolah ni pun buat. Saya tengok ada buat penghargaan, ada bagi sijil. Apa semua, syukur alhamdulillah. Sebab apa, bukan mudah nak memimpin bukan mudah cikgu. Kita tak duduk di bahagian pemimpin, kita tak rasa cikgu. Ada guru besar bau air dalam, tak silap saya, bau jadi guru besar, pam saya dengar stroke sebelah kan. Kesian, mungkin pressure kan, tak biasa. Sebelum ni kita mengajar je, sekarang ni kena memimpin pula. Sengit cikgu kan, bukan senang nak jaga orang kan, nak jaga sekolah kan. Amanah besar cikgu, besar. Cikgu-cikgu yang dulu masuk syurga, pemimpin ni lambat cikgu nak masuk syurga. Soalan dia panjang sikit. Kalau cikgu soalan sampai 10, soalan untuk pengetua dengan barisan pemimpin soalan dia panjang sikit nak masuk syurga cikgu. Nanti dulu, kalau cikgu ni kau buat apa cikgu? Panjang sikit soalan dia. That's why kita kena sayang pemimpin kita. Bagilah sokongan cikgu. Kalau dia arah tu kan, tanya tak faham, tanya kawan, dia tolong tak? Boleh tolong tak? Kadang-kadang kita tak ada ilmu kan, tu yang buat kita beza, tak faham, tanya kawan-kawan. InsyaAllah budaya kerja sepasukan tu kalau ada, sekolah akan jadi semua cikgu lancar saja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.